Baiklah, dan untuk waktu ini untuk membincangkan mengenai pemukiman anggota Jemaah Menteri ini dan keperluan serta kepentingannya. Bersama saya ketika ini ialah penganalisis politik dan hubungan antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM, Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani. Baik Prof, kita melihat kepada beberapa isu berbangkit yang menjadi fokus kepada sesi pemukiman Kerajaan Perpaduan kali ini. Jadi apa antara lain, mungkin selain daripada isu pentadbiran ekonomi dan juga digital, apa lagi fokus yang mungkin boleh dijangka akan diteliti dalam perbincangan ataupun dalam pemukiman kali ini, Prof? Ya, saya rasa utamanya pemukiman ini bukanlah yang baru kan. Kalau kita lihat selepas pembentukan kabinet pada ketika selepas PRU yang lepas yang mana kita lihat bahawa ada yang berlaku yang pemukiman asal saya pada 14 Januari tahun 2023 jadi kali ini pun pemukiman yang dilakukan ini juga adalah kerana kita baru juga berlakunya proses reshuffle kabinet Jadi ada kabinet baru, ada menteri-menteri baru dan juga tiga menteri baru dilantik Dan jadi saya rasa ini satu cara Datuk Seri Anwar Ibrahim lah untuk panggil semua mereka berkumpul dan juga menjelaskan hala tuju yang sebenar lah untuk tahun ini yang mana kita tahu bahawa faktor paling utama sekali adalah faktor ekonomi lah yang mana kalau kita lihat pada tahun lepas sebenarnya kerajaan tak sempat untuk banyak melaksanakan dasar-dasar ekonomi dan kalau kita lihat pun dasar ekonomi medani pun dilancarkan pun pada pertengahan tahun dan bajet pun diluluskan agak lambat yang tahun lepas Cuma tahun ini nampak keadaan lebih baik sebelah politik pun sedang kita nikmati sekarang ni dalam negara dan ekonomi juga makin tambah baik Jadi saya rasa hala tuju yang paling utama adalah isu berkaitan dengan inilah ekonomi Tapi memandangkan itu yang disebut tapi ada beberapa perkara lain lah saya nampak juga akan diberikan tumpuan lah iaitu memperkukuhkan Kerajaan Perpaduan inilah dan kita saya rasa apa yang akan dibincangkan adalah isu-isu yang menjurus kepada apa bentuk dasar baru yang mungkin akan diperkenalkan oleh Kerajaan Perpaduan pada tahun ini lah dan saya rasa ini sebenarnya akan menentukan hala tuju dasar dan juga politik dan termasuklah ekonomi dan lain-lain dalam konteks pada tahun ini saja. Baik, Prof ada juga menyebut tadi mengenai pertukaran beberapa portfolio dalam Kerajaan Perpaduan tahun lalu, beberapa muka baru juga telah ditampilkan untuk bersama-sama dengan kerajaan bagi menerajui negara. Jadi Prof, bagaimana bentuk KPI setting yang wajar ditetapkan oleh Perdana Menteri sendiri untuk Kerajaan Perpaduan kali ini, Prof? Ya, saya rasa KPI akan lebih tegaslah saya rasa akan diletakkan oleh Perdana Menteri kerana kita tahu bahawa tahun lepas banyak perkara tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin kerana kekangan yang dihadapi dari segi politik dari segi kita tahu kerajaan yang dibentuk adalah Kerajaan Perpaduan yang mana pelbagai parti ada dan baru mencari keserasian antara satu sama lain dan dalam setahun ini itu sebab kalau lihat antara agenda perbincangan adalah mereka akan melihat balik dasar-dasar sebelum ini kalau berjaya kenapa berjaya dan kalau gagal kenapa Dan contoh ada yang disebut tadi adalah tentang isu bisnes tegar yang memang Datuk Seri Anwar Ibrahim menjanjikan akan diselesaikan pada tahun lepas tapi masih lagi sukar untuk diselesaikan dan perlukan cari jalan terbaiklah untuk diselesaikan isu ini So dalam konteks ini saya rasa banyak perkara lah yang mungkin akan dibicarakan dan mereka dikumpulkan dalam satu mungkin satu dewan atau satu bilik dan berbincang dari hati ke hati dan saya rasa ini saya rasa Perdana Menteri akan letak hal tuju yang lebih jelas lah apa yang dia hendak pada tahun ini. Kalau contohnya kalau dari segi ekonomi, berapa pertumbuhan yang ekonomi yang perlu dilakukan dari segi faktor pelaburan asing misalnya berapa banyak yang kita perlukan pada masa ini dan bagaimana dia selesaikan isu-isu khususnya tentang isu harga barang, isu kos hidup dan sebagainya. Maksudnya inilah masa terbaiklah mereka menyatakan pandangan masing-masing supaya di kemudian hari tidak akan berlaku perbalahan seperti mana kita pernah tengoklah kali-kali lepas sama-sama menteri pun berbalah dalam isu-isu itu Jadi kali ini saya rasa lebih jelaslah panduan diberikan dan saya rasa ini akan merancangkan lagi aktiviti bukan saja ekonomi malah politik dan sebagainya lah dalam konteks negara pada tahun ini. Baik, Prof, kita tahu juga seperti Prof ada juga sebut tadi bagaimana pelbagai parti membentuk Kerajaan Perpaduan kali ini dan pastinya membentuk kesamaan dan juga keserasian itu satu elemen penting. Jadi bagaimana Prof melihat
jika ada sebarang gangguan-gangguan daripada pihak-pihak tertentu, kita menyentuh sikit mengenai politik, Prof. Bagaimana agaknya dasar-dasar yang dirancang ini akan terganggu sekiranya berlaku lagi gangguan-gangguan di masa akan datang, gangguan-gangguan politik ni, Prof? Saya rasa gangguan politik khususnya tentang pelbagai langkah lah. Baru ada langkah perubahan misalnya. Saya rasa isu-isu ini akan berterusan dimainkan oleh pembangkang. Cuma saya rasa rakyat akan mungkin tidak terbukti, tidak berjaya pada tahun lepas. Dan tahun ini saya rasa kalau ada pun mungkin rakyat yang semakin kurang minat lah untuk mengetahui tentang perkara itu. Kerana rakyat mahu fokuskan kepada kehidupan harian mereka yang lebih selesa, lebih baik. Yang kerajaan pun berjanjikan macam untuk dilaksanakan pada tahun ini. Ada subsidi berkasar, ada yang ataupun peningkatan dari segi pendapatan gaji pada tahun ini juga akan diberikan kepada sektor awam. Jadi maksudnya rakyat menanti-nantikan apa yang ingin deliver oleh kerajaan. So dalam konteks ini saya rasa pembangkang saya rasa mungkin agak susah nak menaikkan isu langkah-langkah lagi. Cuma mereka sebaiknya bertindak untuk semak dan imbang kerajaan perpaduan ini. Kerana itu pun sangat penting supaya perpaduan ini jelas mungkin dasar-dasar yang baik untuk kebaikan rakyat. Jadi dalam konteks ini saya rasa politik itu saya rasa akan kurang dan saya harap akan berkurangkan politik. Tapi lebih kepada untuk membangunkan negara secara bersama. Jadi itu yang saya harapkan pada tahun ini.